sebelum kita bermula, saya nak memberikan sedikit taklimat ringkaslah kepada semua peserta dan juga pembentang. Okay, saya adalah Dr. Leong Kontai dari IPG Campus Keningau, menjadi moderator bagi bilik GM iaitu Google Meet 4 ini. Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan John Sabah tahun 2022 pada pagi ini, iaitu saya akan mengendalikan sesi pembentangan ini mula pada jam 8 hingga jam 9 pagi untuk 3 pembentang. Okay. Mohon kepada semua doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan serta para pembentang bersiap sedia di tempat masing-masing kerana sesi pembentangan kita akan bermula sebentar lagi. Bagi memastikan sesi pembentangan maya kita berjalan dengan lancar, mohon kepada semua ahli sidang untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, sila pastikan mikrofon anda dalam mood senyap atau mute sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Semua soalan atau pertanyaan hanya dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Kedua, jika anda hendak membuka kamera, sila pastikan anda dalam keadaan yang bersedia dengan menjaga imej dan penampilan diri. Okay, yang ketiga, setiap sesi pembentangan mengambil masa maksimum 15 minit, manakala sesi soal jawab akan dibuka selama 4 minit. Soalan hanya dibenarkan dikemukakan sejurus selepas 10 minit sesi pembentangan berlangsung. Ini bermaksud tempoh masa untuk membentang adalah 10 minit, Q&A adalah 4 minit atau 5 minit lah dengan jumlahnya 15 minit. Okay. Sesi soal jawab akan ditamatkan awal oleh moderator sekiranya tiada soalan diajukan selepas 1 hingga 2 minit sesi soal jawab berlangsung. Sekiranya tiada pertanyaan, maka Q&A section akan ditamatkanlah. Kita punya penyataan pada pagi ini mungkin ada yang sibuk dengan yang urusan yang lain. Kalau tiada pertanyaan, mungkin saya akan tanyalah. Boleh kan? Cikgu Natira, boleh Boleh doktor. Dari JB kita hanya berkongsian secara santai so kita tidak perlu terasa tension ke apa. Ini perkongsian ini sangat bermakna untuk kita berjumpa secara maya ini. Okay, semua pembentang dikendaki mematuhi panduan pembentang yang telah diberikan, terutamanya sekali bila nak bentang itu kena buka kamera lah semasa pembentangan. Dan anda diingatkan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang standard lah, yang mudah difahami. Okay, so baiklah, tanpa membuang masa, saya silakan pembentang kita yang pertama, Cikgu Ruhana Venel dan Natasha Nasir untuk membentangkan kajian yang bertajuk No Podcast. Mereka dari Sekolah Mendengar Kebangsaan Peruran. Kurang pasti mereka ada hadir ke tidak? Kalau tidak, minta admin paparkan rakaman video mereka. Admin boleh ya? Salam sejahtera. I am Shirley Kong Hui Ming from IPG Campus Pulau Pinang. Now, I am going to present my research which is using Scratch to increase students' achievement and motivation towards solar systems. Maaf mencela. Introduction. Admin, maaf mencela. Ini macam bukan tajuk ini kan. Tajuk hari ini adalah No Podcast dari SMK Peluran. Ini dari Pulau Pinang ni bukan. Mungkin salah video kot. Boleh minta tukar rakaman video yang betul. Boleh admin? Admin, boleh dengar suara saya? Boleh. Ya, agak tukarlah, bukan ini. Hari ini.
Okay. Ini bilik GM4 kan? 27. 8 hingga 10 pagi. So, inikah yang ini? Ini yang tergini ke? Sebab yang apa yang saya dapat sini adalah Cikgu Duhana. Iya betul Pun. Jadi, yang pentang ni? Jadi yang pentang ni adalah siapa? Dari Pulau Pinang kan? Ada perubahan ke? Ada perubahan pembentang ke? Setakat ni tiada. Kalau tiada, rasanya bukan ini kot. Cuba semak balik boleh? Pembentang Doktor, pembentang Aha. Sherlyn Kok Weiming dari IPG Kampus Pulau Pinang. Oh, lain jadual lah Ini jadual untuk hari ini. Pembentang untuk hari ini. Makmur. Kejap saya semak dulu. Minta maaf sebab apa yang saya dapat ini adalah dari SMK Beruran. SMK Buluran. Sekejap maaf sekejap saya semak double check bilik 4 GM 4 ya. GM 4 oh ada tukar ada perubahan 26 ini kemarin ini 27. Oh, sudah tukar jadi 4 orang. 3 orang. Okey, adakah sama? Saya double check balik Yang pertama Shirley Kong, IPG Kampus Pulau Pinang. Yang asal tu sudah tiada. Okey, sudah. Betul lah. Yang kedua Muhammad Aidil Makmur. Betul. So ketiga Natira Nadira. Natira. Betul Betul. So empat pun ada perubahan kah? 4 tiada. Yang pertama saja ada perubahan Ya, 4 So, tu this Ernie one- Julia kah? Ernie Julia. Shirley kan? Shirley Kong kan? Pertama Shirley Kong. Shirley Kong Okey, coba saya catat dulu. Adakah beliau berada dalam talian sekarang? Shirley Kong. Cuba tengok balik Ada perubahan mungkin ada urusan yang tidak boleh dielakkan Okey Puan, jadi kita teruskan dengan Shirley Kong kah macam mana? Teruskanlah bagi saya setengah 30 saat. Okey. Okey, yang lama tidak ada, ini yang tergini Okey, adakah beliau berada dalam talian? Admin? Shirley Kong? Tiada Puan. Ada? Tiada? Tiada Tiada. Puan. Oh, tiada. Kita saksikanlah rakaman videonya. Okey, boleh play sekali lagi dari awal. Jadual lama saya yang dapat ni. Ada yang tergini sudah. Okey. Salam Silakan. sejahtera. I am Shirley Kong Hui Ming from IPG Campus Pulau Pinang. Now, I am going to present my research which is using Scratch to increase students' achievement and motivation towards solar system. First is introduction. Malaysia is working to become a developed country, so it needs to develop a society that is focused on science, is forward-thinking, knowledgeable and progressive. It also needs to have a high capacity for change and innovation, so it can compete internationally and contribute to technological and scientific advancements. As a result, the achievement of science education is highly valued in the Malaysian educational system. However, Malaysia struggles to perform and gain international acclaim at the primary and secondary levels of education. So now, let's look at the performance of Malaysia in things. Malaysia received a score of 471 in 2015, which is considered as low level. Malaysia students' performance declined. Slide tidak bergerak atau tempat saya saja yang tidak bergerak, yang kepada peserta yang lain adakah slide itu bergerak? Bergerak dah sekarang. Okey, teruskan. Slide di sini okey saja. Okey, teruskan sekarang. Saya tengok slide introduction sekarang.
Apa yang saya lihat adalah introduction. From 510 in 2003 to 471 in 2007 and 426 in 2011, whereas Singapore and Japan continue to achieve a rising scores. Percentage of students meeting the advanced benchmarks decreased from the initial 5% to now 3%, and this indicating a declining trend in Malaysian student science achievement. Let's look at the Malaysia performance in PISA. Malaysia finished in the bottom third in its first attempt in 2009. Malaysia's total score below the OECD average, which is 52 out of 65 countries. In PISA 2018, Malaysia scored 438 in science, and this score also below the OECD average. So from here, we can see that how poorly Malaysia performs internationally and how our educational system needs to improve. Okay, next is problem statement. So the misconception is a conception that is incompatible with the scientific understanding or understanding accepted by the expert in that field. So there are problems of misconception in solar system. According to Su and Jakar 2019, students frequently have misconception about astronomical subjects. Next, according to Ostru and Dogani 2013, students continue to have misconception about the solar system topic. In last, misconception regarding astronomy issues are noticed among students at various educational levels based on the study of Subrata et al. 2019. From here, you can see that there are problems of misconception in solar system in the science educational. So careful. Next, ICT can be used to increase the students' achievement. So first, the efficiency and effectiveness of the learning outcomes increase by using ICT. Student performance improved due to ICT. And next and the last, students learn more effectively with this, which is ICT. So for motivation, ICT has increasing student motivation and the desire to learn. ICT increased the enjoyment and appeal of teaching and learning sessions. And the last, ICT has motivated respondents to take part in the study. From here, you can see that ICT can increase student achievement and motivation. Therefore, Scratch application is chosen to overcome the problem of misconception in solar system. So Scratch is the world's largest coding community for kids, as well as a coding language with a simple visual interface that allows kids to create digital stories, games, and animations. In the Scratch application, there are many codes for motion, sound, event sensing, and there are many characters and background that can be used. Therefore, teacher can use the animation and questions about solar system to overcome the problem of misconception in solar system. Okay, next is conceptual framework research. First, the Scratch is built by using constructivism theory, Piaget, 1953, and the Bayesian reason theory, Skinner, 1938. And the Scratch will be implemented in the classroom by using inquiry-based learning, and the overall action research will be carried out by using Model Chemist and Metagard, 1988. At the last of the research, we can see that can the Scratch increase students' achievements and motivation. Next is research objective. First, to identify the use of Scratch in increasing year 3 students' achievement towards topic solar system. Second, to identify the use of Scratch in increasing year 3 students' motivation towards topic solar system. Next is research question. First question is, can Scratch increase year 3 student achievement towards topic solar system? And second, can Scratch increase year 3 students' motivation towards solar system? Okay, this is the literature review that collected. So there are two parts for this literature review. First is about ICT in increasing achievement, and second is ICT in increasing motivation. So first is for achievement. ICT can increase understanding and achievement of students. ICT can increase achievement compared to the other teaching method, and the last, Scratch can increase students' achievement. So next is for motivation. ICT can increase students' motivation and can increase the motivation compared to the other teaching method. And the last, Scratch can increase motivation. Therefore, from here, we can see that ICT with Scratch can be used to increase student achievement and motivation. That is methodology. So this the research design. First, this research is an action research and use quantitative approach, which has two instruments, which is science achievement test, SAT, and motivation level questionnaire, MLQ. And this research is using the Model Chemist as Metagard 2088. Next is study participant. So year 3 students in a primary school in Penang is chosen as study participant. And they are best, then the study participant is chosen based on academic achievement in science, which has so the student has low and moderate academic performance will be chosen to participate in this study. Next, 15 students from class 3K is chosen as treatment group, while 15 students from class 3B is chosen as control group. So overall, they have 30 students participate in this study. So next is instrument. First is science achievement test, SAT.
there are two parts of this in the test, which is pre-test and post-test. So in each test, there are 15 objective questions, and all of the question is taken out from PSR. Next is motivation level questionnaire. There are also two parts, which is pre-questionnaire and post-questionnaire. And for each questionnaire, they have two sessions, which is general and science session. For general session, there are 13 questions. For science questions, there are 11 questions. So for each items in the questionnaire, there are 3 choices for student, which is not true, not sure, and true. Student can only choose one answer for each items. Okay, next is procedure. This action research is conducted in the school in Penang among 4 days. First, 30 minutes pre-test and pre-motivation level questionnaire is given to both groups. Okay, next, teacher will teach topic solar system using Scratch application in treatment group, while another teacher will teach topic solar system by using traditional method in control group. After teaching, 30 minutes post-test and post-motivation level questionnaire will give to both groups. And the last, the data of pre and post-test and the data for pre and post questionnaire will be calculated and compared between 2 groups. Next is the data collection methods and data analysis methods based on the research question. So for the first research question, can Scratch increase year 3 student achievement towards topic solar system? The science achievement test, which contain pre and post tests, are used to collect data. And the mean and standard deviation of the test are calculated and compared between treatment and control group. So for the second research question, can Scratch increase year 3 student motivation toward topic solar system? So the MLQ, which is a motivation level questionnaire that contain pre and post questionnaire, will be used to collect data. So the data analysis method is the frequency and percentage for students for each item is calculate and compare the percentage between the treatment and control group. Okay, next part is research findings for the first research question, which is achievement. So this is the research finding for control group. From here, you can see that the mean of the control group has increased, and the difference of the control group is difference between the mean for pre-test and post-test is calculated, which is 35.1%. Next is treatment group. From also the mean of the treatment group also increased. So which from 33.8% increased to 72%, and the difference between the mean of pre and post test also calculated, which is 38.2%. Next, the difference of mean between treatment group and control group are compared. So the difference of mean of treatment group is higher than the control group. So we can say that Scratch can increase students' achievement. Next is the research findings for motivation. So the research of findings only compare the percentage of students who choose true only. This is because the answer true is a positive answer, and the higher the percentage of students who choose true, the higher the motivation of the students. Okay, so now let's look at the results of control groups. So from here you can see that the motivation of the students also increased. So the difference of percentage is calculated, which is 153.6%. So from treatment group, the total percentage of the students also increased, and this can say that. So we can say that the motivation of the student increased. Then the difference of the total percentage is calculated. So which is 246.6%. Next is the comparison between the difference of total percentage. From here, we can see that the percentage of the treatment group is higher than the control group. Therefore, we can say that Scratch can increase students' motivation. Okay, next is the discussion for achievement. So ICT can increase student achievement. So this is same as the research carried out by Pubalan et al. 2019, which said that Scratch can overcome the problem of low student achievement. And the study of the Afrin et al. 2017, which is the increase in students' achievement is due to the use of Scratch. Next, ICT can help students to learn conceptual topic easily. This is because students can see the conceptual topics clearly with their eyes, and teacher can use Scratch application to make animation in it. So this is same as the research of Kaleliglu Glubaha 2014. So the user-friendly aspects of Scratch can make the design of games and animated story more approachable and interactive for students. And third, ICT can involve students actively in their study. The creation of dynamic learning environments for students. And ICT can let students expand their prior knowledge and learn new information. And this is same as the constructivism theory of Piaget, 1953, which is creating new information based on experience and observation. And the last, achievement of treatment group is higher than the control group.
This is same as the research of Rahi and Singh 2013, which is ICT program is more compelling and effective than the traditional teaching method. Therefore, teacher can use the Scratch in their classroom to increase student achievement. Okay, next is discussion about the motivation. So ICT can increase motivation of students. ICT is expected to improve student motivation, and ICT can boost motivation of students for learning, encourage new interests, and even have psychological effects on pupils. Second, ICT helps students participate and enjoy studying. Pampudi 2013 said that ICT can make teaching more enjoyable for both teacher and students. And ICT can improve how lessons are presented, increasing the enjoyment and appeal of teaching and learning. And last, motivation of treatment group is higher than control group. So ICT can be utilized to deliver difficult and authentic content. So teacher can use a video, television, or the multimedia computer software to teach students. And ICT encourages students to listen and we engage with the concept being taught. And the last, ICT effective than the traditional lesson classroom setting. Therefore, from here we can say that ICT, which is Scratch application, can use to increase students' motivation and achievement. Next is effectiveness of intervention. So first, Scratch application is very effective for students. So Scratch can boost student academic performance and motivation. And second, Scratch can help students learn about topic systems successfully. And the Scratch application in teaching and learning can increase student achievement score. And the last, Scratch can help teachers in enhancing their classroom teaching strategies. This is because most teachers they are using traditional method to teach, and the use of the Scratch that can have diversity, the methods of filling up the enjoyable learning modules. Therefore, teacher can use Scratch to teach in the classroom. Next is the suggestion for the research. First, the Scratch can be used to teach other conceptual topics such as moon phases. The animation that showing the change of the moon phase can let students to understand the abstract concepts more easily. And Scratch can produce a joyful learning environment for students. Next is various data collection methods can be used to collect research findings. In this research, the researcher only use pre-test and motivation level questionnaire to collect data. So there are many other data collection methods such as interviews and observation can be used to collect data, and this can make the data collected is more legitimate and accurate. And next, recommend using a larger sample size. So this can be used to collect more detailed data and has a broad and diverse study sample, and the study's findings are more accurate and complete. And the last, more time can use to conduct this research. So allocating enough time will guarantee that our work can be completed in a systematic and throughout manner without rushing. And the quality of an actual research can be increased by using enough time. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, thank you to Sherry Kong to present her article, her research. Now open to Q&A sections. So kepada semua peserta dalam talian ini, boleh tanya tapi Sherry Kong tiada dalam talian, admin? Tiada. Tiada. Saya rasa tiada, ini adalah perkongsian secara maya ya. Kita boleh mendapat sedikit ilmu daripada perkongsian Sherry Kong tadi tentang using Scratch to increase students' achievement and motivation towards solar system. Jika tiada pertanyaan, saya tengok di chatting. Kalau tanya pun tidak tahu siapa akan bantu menjawab ya. Okay, so kita move kepada pembentang yang kedua. Dengan itu saya menjemput ini doktor Muhammad Aidil Makmur akan membentangkan tajuk kajian beliau yang bertajuk Isu-isu Psikologi Abnormal dalam kalangan pelajar di Malaysia. Ini yang beliau dari Universiti Malaysia Sabah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan isu-isu psikologi abnormal dalam kalangan pelajar di Malaysia. Okey, kita lihat dahulu konsep psikologi abnormal. Psikologi abnormal ni berfokuskan kepada gaya emosi
pemikiran dan tingkah laku yang menunjukkan keadaan kesihatan mental yang tidak normal bagi seseorang. Okay? So kita kena jelaslah clear pasal benda ni, iaitu psikologi abnormal adalah keadaan ketidaknormalan mental seseorang. Baik, kita lihat dari segi kriteria psikologi abnormal. Ada beberapa kriteria yang kita ketengahkan dan menjadi kayu ukur kepada menunjukkan keadaan psikologi seseorang. So yang pertama sekali adalah tingkah laku abnormal yang jarang berlaku. Okey, so kadang-kadang satu tingkah laku tu yang berlaku dalam satu komuniti tapi menimbulkan kejanggalan. Dengan kata lain, tingkah laku tersebut jarang berlaku dalam satu-satu komuniti. So itu salah satu kayu ukur untuk menentukan tingkah laku abnormal. Yang kedua adalah tingkah laku abnormal yang menimbulkan masalah. Okey, apabila tingkah laku tersebut memberi masalah sama ada kepada diri individu tersebut ataupun kepada satu-satu komuniti, so itu pun kita anggap sebagai tingkah laku abnormal. Baik, yang ketiga adalah tingkah laku abnormal yang menjejaskan. Okay? Sama ada yang menjejaskan dari sudut perhubungan, keluarga, tempat kerja dan sebagainya. So ini antara kriteria yang menunjukkan wujudnya psikologi abnormal dalam individu tersebut. Okey, dan yang terakhir adalah tingkah laku abnormal ni yang mengganggu sosial. Sama ada dia mengganggu dari segi kehidupan komuniti dalam satu-satu tempat ataupun merosakkanlah, atau kita cakap mengganggu gugat dari segi ketetapan sosial yang sedia ada dalam satu-satu komuniti. Okey. Baik, kita lihat pula kajian yang telah dilakukan di peringkat antarabangsa dalam ataupun luar negara lah, okey, berkaitan dengan psikologi abnormal dalam kalangan pelajar. Okey, so menurut Siegelman and Ryder tahun 2013, so kebanyakan mahasiswa di universiti ni berada pada peringkat dewasa dan perlu bersedia untuk memikul tanggungjawab sosial. Okey, seperti membuat keputusan, memilih rakan sebaya, membina hubungan intim, percintaan, menjaga keselamatan diri dan sebagainya. Okey, tapi disebabkan oleh latar belakang setiap pelajar-pelajar itu berbeza, menjadikan mereka sukar untuk menyesuaikan diri dalam tempat baharu, suasana baharu dan keadaan persekitaran yang baharu. Okey, jadi atas dasar situasi inilah juga kita dapat lihat ya, keadaan ini menyebabkan mereka ni sukar untuk bersosial. Okey, kerana proses sosialisasi itu sukar untuk diadaptasi dengan lebih cepat. Baik, kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ini menghadapi penyakit mental. Okey, so ada 9 faktor yang dilihat berdasarkan kajian yang dilakukan di seluruh dunia ni ya. Dan 9 ni adalah yang orang cakap paling biasa berlaku dalam kalangan pelajar. Okay. So yang pertama sekali menurut Kozer and Fraser tahun 1986 dan sama dengan dapatan yang dibuat oleh Goodman tahun 2017, mendapati ada 6 daripadanya adalah daripada faktor-faktor yang menyebabkan penyakit mental dalam kalangan pelajar. So yang pertama sekali adalah bebanan tugas yang diberikan oleh pensyarah ataupun guru. Okey, dan bebanan ini sukar untuk diatasi oleh pelajar tersebut. Yang kedua adalah situasi pembelajaran, sama ada situasi pembelajaran dari sudut kondusif ataupun tidak tempat pelajar tersebut, ataupun ketidakmampuan pelajar tersebut untuk beradaptasi dengan situasi pembelajaran yang wujud pada masa itu. Dan yang ketiga adalah penyesuaian konflik. Okey, apabila berlakunya satu-satu konflik di tempat kerja, di tempat belajar dan sebagainya,
adakah pelajar tersebut mampu menyesuaikan diri mereka dengan konflik yang berlaku? Okey, baiklah. Yang keempat iaitu persaingan dalam pencapaian akademik. Okey, ini kita sedia maklumlah. Okey, antara faktor yang menyebabkan penyakit mental seperti kebimbangan, anxiety dan sebagainya adalah kerana masing-masing ingin mencapai persaingan dalam pencapaian akademik. Okey, baik. Seterusnya adalah kekurangan masa lapang kerana sibuk dengan aktiviti pembelajaran. Dan yang keenam ialah universiti itu sendiri ataupun tempat belajar sama ada di sekolah rendah, menengah ataupun universiti, mereka tidak mengutamakan kesihatan mental, okey, ataupun tidak ada langsung jalan, okey, ataupun kemudahan-kemudahan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak-pihak universiti ataupun pihak sekolah yang membantu pelajar ini untuk mengatasi masalah penyakit mental ni dari fasa yang lebih awal. Okey, seterusnya kita lihat 3 lagi faktor penyakit mental hasil kajian daripada Intan tahun 2011 dan juga Institut Kesihatan Umum tahun 2017. Okey. So, berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat 3 lagi faktor penyakit mental yang dilihat dan biasa berlaku di Malaysia, iaitu tiadanya pengetahuan berkaitan dengan kesihatan mental. So maknanya pelajar itu sendiri tidak ada pengetahuan sebagaimana mereka ingin mengendalikan masalah mental ini. Dan yang kedua adalah kurangnya masa bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Maksud pengaruh daripada rakan sebaya ini adalah apabila pelajar lain mengalami masalah mental dan ingin meluahkan kepada rakan mereka dan sebagainya, tidak ada titik perbincangan yang kukuh, malah menimbulkan lagi masalah kesihatan mental terhadap rakan yang lain. Ini berpunca daripada faktor yang pertama tadi, iaitu tidak ada pengetahuan berkaitan dengan kesihatan mental. Baik, kita lihat pula gangguan-gangguan psikologi abnormal yang biasa berlaku di Malaysia. Okey, dalam kajian ini kita fokus kepada 4 jenis gangguan, iaitu gangguan kebimbangan, gangguan perasaan, gangguan personality dan juga gangguan seksual. Okey. Baik, kita lihat dahulu daripada gangguan kebimbangan. Okey. Gangguan kebimbangan ni adalah bercirikan kepada perasaan bimbang yang melampau disertai dengan simptom-simptom somatik, iaitu berkaitan dengan fizikal yang dapat kita lihat. Okey. Jadi pada masa yang sama juga mereka-mereka yang mengalami gejala kebimbangan ni, mereka takut untuk menghadapi apa yang berlaku pada masa akan datang disebabkan oleh malapetaka ataupun kecelakaan ataupun kemungkinan-kemungkinan yang mereka bentuk sendiri dan benda tu tidak berlaku. Baik, kita lihat pula seterusnya, iaitu simptom-simptom kemurungan. Okey. Ini berdasarkan kepada Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Health, Mental Disorder tahun 2013. Ini adalah DSM daripada American punya psychiatry. Okey, edisi yang ke-5. Okey, so untuk simptom kemurungan, kita ada sekiranya berlaku simptom-simptom ini dalam kalangan seseorang, so kita boleh anggap dia mengalami gejala kemurungan. So yang pertama sekali adalah debaran jantung, yang kedua peluh yang teruk pada tapak tangan, mereka berasa lemah, tiada tenaga, tiada energi, pernafasan yang laju, pening kepala, sakit dada, okey, dan kadang-kadang dia mengganggu juga kita punya sistem penghadaman. Okey, dan yang paling biasa berlaku adalah berasa bimbang apabila ditimpa kecelakaan. Okey, so itu antara simptomnya lah. Okey, kita lihat pula gangguan yang kedua. Gangguan yang kedua ni adalah gangguan perasaan yang kita pecahkan kepada 2 jenis gangguan perasaan ni lah, iaitu perasaan kemurungan ataupun bipolar. Okey, terdapat 4 aspek yang kita akan lihat untuk kita mengenal pasti
dan mengklasifikasikan sama ada mereka ni mengalami gangguan perasaan ataupun tidak, dan adakah ia masuk kategori kemurungan ataupun bipolar. Okey, dari sudut afektif yang kita akan lihat adalah sekiranya seseorang mengalami kemurungan, wujudnya perasaan sedih, bimbang dan termenung. Berbeza dengan penyakit bipolar yang kita lihat mengalami perasaan gembira, rasa hebat, tetapi dalam masa sama mudah melenting. Okey, dari aspek kognitif pula yang kita akan lihat, bagi orang yang mengalami kemurungan ni, mereka akan berasa bersalah, hilang daya tumpuan, berfikiran negatif dan kadang-kadang hilang minat terhadap satu-satu perkara dan cenderung untuk membunuh diri. Okey, dari aspek tingkah laku untuk yang kemurungan ni pula yang kita akan lihat adalah mereka ni tidak bermaya, penampilan agak terabai, dan kadang-kadang dia akan mengganggu dari segi psikomotor seseorang tersebut. Okey, dan aspek psikologi, fisiologi yang kita akan lihat adalah bagi orang yang mengalami kemurungan ni, sama ada mereka hilang selera makan ataupun bertambah selera makan, dan of course akan berlaku sembelit. Sembelit ni boleh dikatakan antara simptom-simptom yang common berlaku. Okey, apabila seseorang itu mengalami sembelit dan dilihat mempunyai simptom-simptom afektif, kognitif dan tingkah laku, so secara tak langsung yang akan dilihat dengan jelas dekat situ. Dari aspek bipolar, untuk kognitif ni dia terlalu banyak idea sehingga kurang fokus. Okey, dari aspek tingkah laku pula terlalu peramah dan percakapan yang agak laju sehingga sukar untuk difaham, ataupun menggunakan frasa-frasa yang kita kurang memahami apa yang tujuan mereka ingin katakanlah. Okey, dan daripada aspek fisiologi yang kita dapat lihat untuk bipolar, atau dengan kata lain kita panggil simptom mania ni, adalah mereka tidak memerlukan tidur. Okey, baiklah, kita lihat pula gangguan personality. Gangguan personality kita pecahkan kepada 3 aspek. So aspek yang pertama, tiga kelompok. Kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Okey, so untuk gangguan personality, kita lihat dahulu kelompok A. Untuk kelompok A ni ada 3 pecahan gangguan personality, iaitu gangguan personality paranoid, yang merasakan bahawa mereka ada seseorang ataupun individu-individu di luar sana cuba mengeksploitasi atau mencederakan diri mereka. Okey, gangguan yang kedua adalah gangguan personality skizoid, iaitu tidak mempunyai keseronokan dalam sebarang kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah gangguan personality schizotypical, iaitu tidak berasa selesa dalam mengadakan perhubungan dengan orang, sama ada persahabatan, percintaan dan sebagainya. Untuk kelompok B yang kita akan lihat adalah gangguan personality antisocial, iaitu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada. Yang kedua adalah gangguan personality pinggiran, iaitu mempunyai emosi yang teruk dan sukar untuk kita duga, tiba-tiba melenting, tiba-tiba menangis dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah gangguan personality histrionik, iaitu berasa tidak selesa apabila tidak diberikan perhatian. Maknanya semua orang perlu memberi perhatian kepada mereka, barulah mereka rasa selesa. Okey, dan gangguan yang terakhir untuk kelompok B ni ialah gangguan personality narcissistic, ya. Okey, itu merasa amat penting, hebat dan juga setiap yang dibuat itu perfect. Okey, dan orang kena ikut apa yang dia katakan. Okey, dan kelompok C adalah ada 3 benda, iaitu gangguan personality mengelak, gangguan personality bergantung dan juga gangguan personality obsesif kompulsif. Okey, so ini lebih kepada mereka berasa takut apabila diejek, segera mendapatkan pengganti sekiranya mereka sendiri tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas tersebut kerana hilangnya kebergantungan mereka. Dan juga untuk obsesif kompulsif ni, mereka bersifat sentimental ataupun terlampau perfectionist, terlampau cermat dan sebagainya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Muhammad Aidil bin Makmur, satu penyampaian pembentangan yang menarik kepada kita semua. Jadi ada apa-apa pertanyaan, sila kemukakan dalam ruangan chat. Saya akan bawakan soalan anda kepada pembentang.
kepada Muhammad Aidil ni doktor ke dari Universiti Malaysia Sabah atau pelajar atau Saya student. student Ya, student. Tapi saya amin-amin je lah dapat doktor. Ya, okey. Dalam perjalanan menambahkan pengajian PhD ya. No, master. Oh, master. Okey, coming Ya. soon lah. Okey, bakal itu. Okey. Ya. Amin. Amin. Okey. So ada pertanyaan kepada peserta, sila nyatakan ataupun kemukakan persoalan anda kepada pembentang kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali tahniah kepada pembentang kita pada pagi ini. Tuan Muhammad Aidil kan ya nama dia? Betul Ya, ya? betul. Ya. Tuan, boleh tak jelaskan, saya baru masuk, boleh jelaskan tak objektif kajian Tuan untuk kajian ni? Secara verbal saja. Okey, boleh. Untuk keseluruhan kajian ni kita ada 3 objektif. So objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti dahulu apakah isu-isu psikologi yang dihadapi dalam kalangan pelajar di Malaysia. So, yang kedua adalah kita nak tahu juga apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah psikologi dalam kalangan pelajar ni. Ni psikologi yang dimaksudkan dekat sini adalah psikologi abnormal ya, yang berlaku dalam kalangan pelajar sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di universiti. Dan yang ketiga adalah menerangkan apakah simptom-simptom awal yang dapat dikenal pasti untuk orang yang mengalami penyakit mental ya, psikologi abnormal ni dari fasa lebih awal untuk mudah kita dapatkan intervensi awalan yang lebih baik. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih Tuan. Okey, jadi maknanya sini, kajian Tuan ni adakah bersifat kuali atau kuanti? Dia bersifat kuali. Kuali. Jadi boleh jelaskan tak instrumen yang akan digunakan? Instrumen yang digunakan untuk dapatan kajian ni, okey, pertama sekali kita gunakan beberapa jenis artikel yang keluar dari tahun 5 tahun awalan ya. Lepas tu kita melihat juga jurnal-jurnal daripada universiti-universiti yang dianggap mahir dalam ilmu-ilmu psikologi ni ya. Dan juga banyak artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal psikologi abnormal. So antara universiti yang kita kenal pasti dan terbaik untuk kita jadikan sebagai rujukan, pertama sekali of course daripada Universiti Malaysia Sabah. Yang kedua adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang ketiga adalah Universiti Malaya dan yang terakhir adalah Universiti Teknologi Malaysia. Keempat-empat universiti ni kita lihat banyak memberi dapatan-dapatan kajian yang terkini dan sesuai dengan apa objektif yang saya sasarkan dalam penulisan kali ini. Jadi maknanya Tuan hanya gunakan analisis dokumen untuk analisis, betul tak? Saya punya apa yang saya jelaskan. Betul. Okey, cuma kalau macam itu, bagaimana analisis itu dibuat? Analisis itu untuk kita mendapatkan dia punya kiraan itu. Adakah dalam bentuk deskriptif atau macam mana? Ya, betul. Untuk masalah psikologi abnormal seperti ini, dia tidak boleh hanya kita melihat dari sudut pembuatan data yang hanya mengira mengalami simptom dan sebagainya. Dia perlunya orang cakap face to face dengan klien. Apakah dia punya kriteria psikologi abnormal, dan kadang-kadang pesakit ataupun pelajar-pelajar ini sendiri mereka tidak dapat identify sama ada mereka tu mengalami psikologi abnormal ataupun tidak. Tapi based on kepada simptom-simptom yang dihadapi, kita boleh identify walaupun mereka secara jelasnya tidak berjumpa dengan pakar psikiatri dan sebagainya untuk mendapatkan laporan perubatan. Dengan kata lain, ini adalah laporan awalan lah yang kita nak beri kepada pihak psikiatri untuk melihat sama ada benda ni intervensi yang paling sesuai untuk kita laksanakan, sama ada psikologi dengan psikiatri ataupun dari pihak kaunselor sendiri dah boleh untuk mengatasi masalah psikologi abnormal ni. Okey, terima kasih. Last moderator. Okey, jadi maknanya sini Tuan menggunakan instrumen dalam bentuk analisis dokumen dengan temu bual, betul kan? Okey, cakap ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Okey, apapun tanya bagus ya. Jadi maknanya Tuan faham apa Tuan kaji dan bagaimana benda itu dianalisis. Sekali saya ucapkan tanya, saya serahkan semua pada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Ghazali ya kerana mengemukakan soalan kepada pembentang untuk membekukuhkan lagi ya dalaman dalam kajian
Muhammad Adil lah. Mungkin ini adalah satu kajian kepustakaan Ya, betul. kajian literatur, dan di situlah disinopsiskan. Dalam chapter 2 lah barangkali. Ya, betul. Ada chapter 2. Okay, so coming soon akan collect data dan menghasilkan lagi lah satu artikel lah yang boleh berkongsi kepada kita semua. Okay. Ya, hopefully. Yeah. Okay, teruskan usaha anda Muhammad Adil. Okay, Thank you so much, tanpa meringankan masa, saya jemput pembentang. Okay, sama. Okay, tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentang kita yang ketiga, Cikgu Natirah binti Muhammad Sharif. Okay. Beliau dari SK Taman Daya, Johor Bahru, Johor. Tajuk yang akan dibentangkan adalah Pro Dakwit 5-1 mungkin. Penguasaan konsep hukum Nur Sakinah dan Tanwin. Okay, silakan Cikgu. Menaip guna jari jemari, benda benar. Menaip guna jari jemari, benda benar, bukan ilusi. Pro Tajwid 5I, nama diberi, pencetus kreativiti, penjana, inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nadira binti Muhammad Sharif, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pro Tajwid 5I, penguasaan konsep hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Kajian ini menceritakan tentang pengenalan, kajian literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan, dan yang terakhir, kesimpulan. Secara ringkasnya, kajian saya menceritakan tentang isu penguasaan murid dalam menguasai hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Antara isu yang dikenal pasti ialah murid tidak dapat membezakan bacaan yang perlu dibaca dengung dan bacaan yang tidak perlu dibaca dengung. Justru, sebagai guru, saya cuba untuk membantu menambah baik amalan untuk membimbing murid-murid agar berjaya menguasai konsep hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Kajian ini dianalisis secara kualitatif dan diceritakan melalui penulisan naratif. Ketika murid membaca Al-Quran, saya mendapati terdapat beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh murid. Antaranya ialah murid tidak dapat membezakan bacaan yang perlu dibaca dengan dengung dan bacaan yang tidak perlu dibaca dengan dengung. Oleh itu, saya sebagai guru cuba untuk menggunakan beberapa pendekatan untuk membimbing murid agar berjaya menguasai konsep hukum Nun Sakinah dan Tanwin dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh, mendapati lebih 700 orang murid tidak boleh mengaji Al-Quran. Itu, sebagai guru, sudah pasti menjadi tanggungjawab guru untuk membimbing murid agar boleh mengaji Al-Quran dengan baik melalui penguasaan hukum tajwid dalam bidang penguasaan hukum Nun Sakinah dan juga Tanwin. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian tindakan refleksi Magnif 2017. Kajian tindakan refleksi melibatkan 6 aspek, iaitu memerhati, mereflek, bertindak, menilai, mengubah suai, dan yang terakhir, merancang tindakan baharu. Pengumpulan data dibuat secara kualitatif dan dianalisis secara penulisan naratif. Dapatan dan perbincangan bagi kajian ini dianalisis secara kualitatif dan melalui penulisan secara naratif. Melalui penulisan secara naratif, menurut kepada kitaran tindakan refleksi yang 6 sebentar tadi, iaitu memerhati, mereflek, bertindak, menilai, mengubah suai, dan merancang tindakan baharu. Berdasarkan ke-6 aspek ini, kita dapat melihat bagaimana guru menambah baik amalan dalam membimbing murid dalam menguasai hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Yang pertama, kita melihat kepada langkah mengenal pasti keperluan menguasai hukum Nun Sakinah dan Tanwin.
Keperluan menguasai hukum nun sakinah dan tanwin dapat dilihat apabila murid tidak dapat membezakan bacaan yang perlu dibaca dengan dengung dan bacaan yang tidak perlu dibaca dengan dengung. Oleh itu, guru telah menggunakan kod warna, iaitu warna utama, warna merah dan warna hijau. Warna hijau menandakan bacaan yang perlu dibaca dengung, manakala warna merah bacaan yang tidak dibaca dengung. Setelah guru dapat mengenal pasti keperluan murid menguasai hukum nun sakinah dan tanwin melalui klasifikasi pembacaan, bacaan dengung dan bacaan tidak dengung, seterusnya guru mereflek dengan menyediakan intervensi pro-tajwid 5I. Bagi mengenal pasti keperluan penyediaan intervensi, sudah pasti guru perlu melihat kepada kos bahan yang diperlukan dan juga bahan yang diperlukan adalah pada kadar yang murah dan juga selamat untuk digunakan. Oleh itu, guru menggunakan pendekatan dengan memilih penggunaan barang kita semula, iaitu kotak. Kotak tersebut telah diubah suai dalam dua bentuk, iaitu bentuk bulat dan bentuk cube. Hal ini bertujuan agar mampu menarik minat murid, iaitu melalui main sambil belajar. Setelah guru menghasilkan intervensi pro-tajwid 5I, guru telah menghasilkan template dan formula bagi intervensi pro-tajwid 5I agar dapat membimbing murid dalam menguasai hukum nun sakinah dan tanwin. Guru telah menyediakan template bentuk, iaitu dalam dua bentuk, bentuk bulat dan juga bentuk cube. Seterusnya, murid diminta untuk mengisi ruangan kosong berdasarkan kod formula yang telah dikongsikan. Sebagai contoh, bagi penggunaan formula, guru menggunakan 4 pendekatan formula, iaitu dari aspek bilangan huruf, hukum bacaan dan juga contoh. Sebagai contoh, bagi bilangan huruf sudah tentu melibatkan nombor. Murid mudah mengingat banyak nombor. Oleh itu, guru telah menyusun bilangan nombor daripada nombor yang kecil hingga nombor yang besar, iaitu daripada nombor 1, 2, 4, 6 dan 15 yang menggambarkan huruf yang terlibat dalam konsep hukum nun sakinah dan tanwin. Apabila murid telah mengingat bilangan huruf, seterusnya murid boleh mengenal pasti huruf yang terlibat. Sebagai contoh, nombor 1 bagi huruf ba, nombor 2 bagi huruf ro dan lam, nombor 4 bagi huruf mim, nun, waw dan ya, bagi 6 bagi huruf hamzah, ha, ho, ain, yin dan ha, dan bagi 15 selebihnya huruf yang selain daripada dinyatakan sebentar tadi. Melalui bilangan huruf, murid dapat membezakan bacaan yang dengung dan tidak dengung, dan guru telah menyusun bilangan nombor itu mengikut kod warna yang bermula dengan warna hijau, berselang-seli dengan merah dan seterusnya. Melalui konsep ini, murid mudah mengingati kod bacaan, iaitu hijau untuk bacaan dengung, manakala merah bacaan tidak dengung. Apabila murid telah mengenal pasti kod bacaan, sudah tentu murid boleh mengenal pasti hukum, iaitu contoh bacaan. Setelah formula dihasilkan, intervensi pro-tajwid boleh digunakan di dalam kelas dan guru boleh menggunakan prototype pro-tajwid 5I dalam membimbing murid menjawab setiap persoalan hukum yang berkaitan dengan hukum nun sakinah dan juga tanwin. Pada referensi murid, antaranya murid mengatakan intervensi pro-tajwid 5I ini mudah untuk difahami kerana ia hanya menggunakan kod warna dan juga formula matematik, iaitu dari aspek susunan nombornya, dan ia disusun secara berselang-seli dengan menggunakan kod warna hijau dan merah. Guru telah menyertai pertandingan inovasi bagi bertujuan untuk berkongsi amalan terbaik bersama rakan guru yang lain. Hasil komentar daripada para juri, guru telah menambah baik amalan untuk membantu murid menguasai hukum nun sakinah dan juga tanwin. Dari aspek mengubah suai, guru telah menggunakan pendekatan menghasilkan prototype intervensi pro-tajwid 5I bersama murid-murid menggunakan template formula yang telah dihasilkan.
Hal ini dapat membantu murid untuk mengetahui bagaimana mengaplikasikan intervensi Pro-Tajwid 5I dengan pendekatan bentuk dan juga warna. Bagi aspek merancang tindakan baharu, guru telah mendokumentasikan perjalanan YouTube dan juga dalam laman Google Site. Hal ini bertujuan bagi memudahkan perkongsian amalan terbaik dapat diakses oleh semua. Dan kesimpulannya, guru mendapati kurangnya pengetahuan dari aspek pedagogi khususnya dalam menguasai bidang tajwid. Melalui isu yang dikenal pasti telah membantu guru untuk menghasilkan intervensi Pro-Tajwid 5I bagi membantu murid menguasai hukum nun sakinah dan juga tanwin. Berfikir setiap saat, moga kita mendapat azimat agar inovasi memberi manfaat. Sama-sama kita terus berkhidmat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Natira binti Muhammad Sharif kerana berjaya membentangkan kajian beliau yang bertajuk Pro-Tajwid 5I ya. Minta maaf tadi ya, saya kan 5-1, 5-1 5I pula penguasaan konsep hukum nun sakinah dan tanwin ya. Satu perkongsian yang sangat menarik lah dalam pedagogi guru dalam pengajaran pendidikan Islam lah di sekolah itu. Jadi sekarang saya tengok di chatting ada satu soalan yang diajukan kepada cikgu. Cikgu, soalannya berbunyi, Cikgu Natira telah memilih warna hijau dan merah dalam kajian tindakan ini. Apakah signifikannya pemilihan kedua-dua warna tersebut? Apakah warna lain juga boleh digantikan bagi menggantikan warna tersebut? Persoalan ini diajukan oleh Encik Albert Mak Makuring dari IPG Kampus Keningau. Silakan Cikgu Natira. Okay, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Okay, signifikan bagi saya menggunakan dua warna ni sebab saya mengajar di sekolah rendah. Jadi murid dia suka sesuatu yang menarik perhatian dia. Jadi warna merah dengan hijau. Sebenarnya terhasilnya idea untuk penggunaan warna merah dan hijau. Kalau kita tengok traffic light kan dia ada 3 warna. Hijau, merah dengan oranye kuning tu kan. Tapi saya hanya fokus 2. Merah dengan hijau. Macam murid dia mudah ingat. Kalau hijau dia tahu jalan. Jalan maksudnya boleh. Tu maksud saya boleh dengung. Kalau merah kita tahu berhenti. Berhenti maksudnya tak boleh. Jadi sebab tu saya guna warna merah untuk bezakan tak boleh dengung. Tu adalah signifikan lah kenapa saya menggunakan 2 warna tersebut. Untuk membezakan bacaan yang boleh dibaca dengan dengung dan bacaan yang tidak boleh dibaca dengan dengung. Saya harap jawapan yang diberikan oleh Cikgu Natira sangat menepati persoalan yang dikemukakan oleh Tuan Albert. Saya rasa terjawablah dengan jelasnya. Dan terima kasih kepada Cikgu Natira atas perkongsian sebentar tadi. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua peserta, dan saya untuk slot seterusnya saya serahkan kepada moderator yang seterusnya, Dr. Rozia Rustin dari IPG Kampus Keningau. Jadi untuk itu saya ada tolong boleh mute sekejap okey. Dr. Rozia sekejap mute-kan dulu. Okey, saya sebagai okey, tidak apa. Okey, saya sebagai moderator untuk slot dari jam 8 hingga jam 9, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dalam mengendalikan pembentangan ini, dan tanyalah kepada yang berjaya sudah bentang, dan seterusnya saya serahkan kepada moderator Dr. Rozia binti Rustin. Okay, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Leong Kuntai. Saya Dr. Rozia binti Rustin akan sebagai moderator akan meneruskan tugas sehingga ke jam 10 ya. Okey, kita terus kepada pembentangan yang telah dijadualkan. Okey.
Okey, peserta seterusnya adalah Erni Julia binti Abdullah Kamal, staf pertama. Yang kedua Siti Khadijah binti Ahmad Khairi bersama Nur Sazwani binti Abu Bakar dan Munira binti Ahmad, dengan tajuk kajian mereka tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life dengan menggunakan Bioder, gamifikasi digital escape room daripada College Matrikulasi Selangor. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life dengan menggunakan Bioder, gamifikasi digital escape room. Begitulah tajuk kajian kumpulan kami. Para penyelidik dari kumpulan kami terdiri daripada pensyarah-pensyarah unit biologi Kolej Matrikulasi Selangor, iaitu Erni Julia binti Abdullah Kamal, Siti Khadijah binti Ahmad Khairi, Nur Syazwani binti Abu Bakar dan Munirah binti Ahmad. Ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara, sesi PDP berjalan secara dalam talian. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti pelajar kurang bermotivasi apabila perlu menggunakan bahan dalam bentuk digital atau dalam talian. Pensyarah juga mendapati ada juga pelajar yang menghantar tugasan yang tidak lengkap dan dibuat secara ala kadar sahaja. Maka, kumpulan kami meneroka kaedah PDP dalam talian yang sesuai dan boleh meningkatkan motivasi pelajar, iaitu Bioder, gamifikasi digital escape room. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life melalui kaedah gamifikasi Bioder. Persoalan kajian, apakah tahap motivasi pelajar dalam mempelajari topik Molecules of Life setelah bermain Bioder? Terdapat beberapa limitasi yang telah dikesan dalam kajian ini seperti responden kajian hanya terdiri daripada sebahagian pelajar kursus biologi sistem 2 semester di Kolej Matrikulasi Selangor yang dipilih secara rawak sahaja. Kajian ini tidak digeneralisasikan kepada subjek yang lain. Hasil kajian ini juga bergantung sepenuhnya kepada kejujuran dan keikhlasan responden ketika menjawab soalan yang dikemukakan. Teori keinginan kendiri yang telah diasaskan oleh Ryan dan Deci pada tahun 2000 digunakan dalam kajian ini. Teori ini berpendapat bahawa pemenuhan 3 keperluan asas psikologi manusia adalah perlu untuk manusia berfungsi secara optimum. Kajian ini merupakan sebuah kajian tinjauan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sejumlah 111 orang pelajar program sistem 2 semester yang mengambil subjek biologi di Kolej Matrikulasi Selangor yang terlibat secara langsung dan secara sukarela menjawab soal selidik dan bermain gamifikasi Bioder. Terdapat 2 instrumen yang digunakan di dalam kajian ini. Pertama, gamifikasi Bioder. Gamifikasi Bioder adalah salah satu gamifikasi yang berkonsepkan escape room. Gamifikasi Bioder dibina dengan menggunakan Google Form di mana pelajar perlu menjawab beberapa soalan untuk membuka beberapa log dan seterusnya berjaya menamatkan permainan. Jika pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan betul, pelajar tidak boleh membuka log tersebut dan seterusnya tidak dapat menghabiskan permainan. Instrumen kedua dalam kajian ini adalah kaji selidik. Bagi mengkaji tahap motivasi pelajar, pelajar memberikan maklum balas mereka menerusi soal selidik yang diberikan menggunakan platform Google Form. Proses pengumpulan data bagi kajian ini dijalankan dengan penyediaan satu set borang soal selidik secara digital menggunakan platform Google Form. Penyelidik menggunakan SPSS versi 26 untuk menganalisis data item-item borang soal selidik yang dijawab. Bagi ujian kebolehpercayaan dan kesahan, kajian rintis yang dilakukan terhadap 20 orang pelajar telah mendapat skor Alpha Chromebug sebanyak 0.855. Berikut merupakan taburan kegerapan, peratusan dan min mengikut motivasi pelajar.
berdasarkan 10 item yang terdapat dalam soal selidik. Item kedua dengan penyataan, saya sedar terdapat banyak poin penting yang perlu saya pelajari dalam topik Molekular of Life ini selepas bermain Bioder, mencatat nilai min yang tertinggi iaitu 4.83 dengan majoriti pelajar menjawab sangat setuju iaitu 83.8%. Berdasarkan analisis, hampir kesemua responden menjawab bersetuju dan sangat bersetuju bagi kesemua 10 item tersebut dan min keseluruhan bagi 10 item soal selidik berada pada tahap tinggi iaitu 4.71. Hal ini jelas menunjukkan bahawa gamifikasi Bioder telah berjaya meningkatkan motivasi pelajar untuk mempelajari topik Molecules of Life. Bagi item 1, analisis menunjukkan 77 orang pelajar berasa bermotivasi untuk menambah pengetahuan mereka dalam topik Molecules of Life. Bagi item 5 dan 6 pula menunjukkan majoriti pelajar menyedari bahawa banyak poin penting yang belum diketahui dan perlu dipelajari dalam topik Molecules of Life. Hal ini jelas menunjukkan bahawa permainan Bioder bermanfaat untuk menarik minat hampir kesemua responden dalam menambahkan pengetahuan mereka dalam topik ini. Secara tidak langsung, permainan Bioder ini meningkatkan motivasi pelajar untuk terus mencari dan mempelajari poin-poin yang penting dalam topik ini. Oleh itu, satu kajian lanjutan boleh dilaksanakan untuk menilai tahap keberkesanan gamifikasi Bioder untuk menguasai subjek biologi. Sebagai kesimpulan, konsep permainan Bioder berupaya untuk merangsang minat dan membangkitkan motivasi pelajar untuk mempelajari topik Molecules of Life. Permainan Bioder ini juga dapat menerapkan pembelajaran aktif di kalangan pelajar dan telah berjaya untuk meninggalkan impak positif terhadap motivasi intrinsik pelajar sekaligus membina keyakinan pelajar untuk menggunakan pengetahuan mereka ketika menduduki peperiksaan. Oleh itu, tidak syak lagi pedagogi gamifikasi ataupun pembelajaran berasaskan permainan memiliki potensi yang amat besar dan harus terus diterokai. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Saya Ernie Julia, selaku pembentang hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masa yang diluangkan. Okey, baik. Pembentangan yang menarik. Sebelum itu saya ingin bertanya, adakah puan-puan pensyarah ataupun pelajar? Pensyarah, Doktor. Okey, baik-baik. Okey, baiklah. Terima kasih atas sesi pembentangan tadi. Sekarang kita akan membuka sesi soal jawab yang hanya dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Kita bagi masa 4 minit untuk sesi soal jawab. Okey, kita tunggu. Sementara menunggu soalan-soalan daripada peserta-peserta lain, saya ingin bertanya kepada peserta yang membentang ini, apa reka bentuk kajian digunakan tadi? Tak dengar. Suara tak ada, tak dengar. Mic sila on. Deskriptif. Doktor, reka bentuk kajian ya. Yeah. Reka bentuk kajian adalah secara kuantitatif, menggunakan analisis deskriptif. Okey, baik. Untuk mengumpul data, saya difahamkan guna soal selidik ya. Betul. Ya, soal selidik benar. Okey, baik. Untuk soal selidik, adakah prosedur kesahan dan kebolehpercayaan itu telah dilakukan?
Ya, kami telah laksanakan untuk kesahan dan kebolehpercayaan tersebutlah. Telah laksanakan menggunakan Alpha Chromebook. Bagaimana pula kesahan kita boleh bahagikan kepada kesahan muka dan kesahan kandungan. Untuk yang kesahan kandungan tu guna Chromebook Alpha kan? Ya, betul. Okey, untuk kesahan muka tu macam mana? Kesahan apa? Kesahan muka. Kesahan muka tu macam mana? Maaf doktor, kurang ilmu sikit di situ. Kesahan muka. Maksudnya tu bahasa semua dalam instrumen tu, penggunaannya macam tu. Kami gunakan ni soalan-soalan itu sebenarnya mengambil kira daripada kajian rintis juga. Daripada kajian sebelum inilah, iaitu soal selidik terdahulu daripada Melati Desa et al. Pada tahun 2021. Okey. Ubah suai daripada kajian terdahulu lah. Baik. Ada berapa orang responden? Responden 111 orang pelajar. 111 orang. 111 orang. 111. Ya. Okey. Okey, nampaknya masih belum ada soalan. Okey, jadi sekiranya tidak ada soalan daripada yang lain, saya ucapkan terima kasih kepada pembentang kita. Okey, terima kasih. Kita akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Okey. Okey, kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan 2002 dengan jemput peserta seterusnya. Iaitu Cikgu Clora Ansu yang akan membentangkan kajian yang bertajuk penggunaan peta Aiting dalam meningkatkan kefahaman pelajar tingkatan 5 bagi menguasai konsep asas nilai moral dari SMK Nambayan, Tambunan, Sabah. Baik, kita persilakan. 22. Clora Ansu, SMK Nambayan, Tambunan, Sabah. Tajuk, penggunaan peta Aiting dalam meningkatkan kefahaman pelajar tingkatan 5 bagi menguasai konsep asas nilai moral. Abstrak. Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk menilai sejauh mana keberkesanan kaedah peta Aiting dalam meningkatkan kefahaman murid tentang pendidikan moral, iaitu konsep asas nilai moral. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 8 orang pelajar. Data dikumpulkan melalui pemerhatian dan catatan nota lapangan, ujian pra dan ujian pasca, temu bual, borang selidik, hasil kerja murid dan gambar. Kata kunci: peta Aiting, konsep asas nilai moral, dan meningkatkan kefahaman. Pengenalan. Program Aiting merupakan satu program yang bertujuan untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid yang berinovatif. I bermaksud inovasi dan Think pula membawa maksud kepada inovatif. Peta pemikiran merupakan satu alat untuk berfikir yang dipersembahkan dalam 8 bentuk peta pemikiran secara visual yang mudah diguna pakai dan dipahami bagi merentas kurikulum. Pernyataan masalah. Saya merupakan guru subjek pendidikan moral tingkatan 5 futuristik. Sejak dari tingkatan 4 saya membawa kelas mereka sehinggalah mereka naik kepada tingkatan 5. Dalam pemerhatian awal, murid-murid dalam kelas ini terdiri daripada pelbagai tahap pencapaian dan murid-murid yang lemah kurang memberikan perhatian semasa saya menggunakan LCD. Saya juga mencuba kaedah secara berkumpulan.
Pada pemerhatian saya, murid-murid yang lemah tidak aktif dalam aktiviti berkumpulan. Rasional saya memilih ke-8 orang murid ini adalah kerana mereka merupakan murid yang agak lemah di dalam kelas. Ia berdasarkan kepada markah yang diperoleh semasa ujian pra. Objektif kajian. Meningkatkan kemahiran murid-murid menghasilkan peta aiting mengenai konsep asas nilai moral. Meningkatkan kepahaman murid-murid tentang konsep pendidikan moral, dan yang terakhir, meningkatkan prestasi keputusan pendidikan moral murid-murid. Soalan kajian. Pertama, bagaimana kaedah peta aiting dapat meningkatkan kemahiran murid-murid menghasilkan peta aiting mengenai konsep asas nilai moral? Sejauh manakah penggunaan kaedah peta aiting dapat meningkatkan kepahaman murid-murid tentang konsep pendidikan moral? Dan yang ketiga adalah, sejauh manakah penggunaan peta aiting boleh meningkatkan prestasi pencapaian ujian pendidikan moral murid-murid? Metodologi. Peserta kajian, 8 orang murid tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Nambayan dipilih menjadi peserta kajian kerana saya ingin memahami dan menguasai konsep asas nilai moral melalui kedah peta aiting. Borang soal selidik. Okey, ini yang pertama. 2 jenis borang soal selidik disediakan untuk mengetahui minat murid-murid terhadap pendidikan moral dan tahap penerimaan murid terhadap penggunaan peta aiting. Okay, ini merupakan contoh borang analisis. Okay, pada mulanya sebelum penyelidikan tindakan, terdapat 2 orang yang memilih. Ya, adakah anda suka subjek moral? Terdapat 2 orang. Kemudian, adakah subjek moral berguna dalam kehidupan harian anda? Tidak seorang pun yang memilih. Dan seterusnya, adakah anda berasa susah semasa membuat tugasan moral? Hanya 8 orang. Dan keseluruhan mereka memilih untuk ya, iaitu berasa susah semasa membuat tugasan moral. Dan selepas penyelidikan tindakan dijalankan, maka adakah anda suka subjek moral? Terdapat 8 orang yang memilih. Adakah subjek moral berguna dalam kehidupan harian anda? Terdapat 6 orang yang memilih. Dan adakah anda berasa susah semasa membuat tugasan moral? Terdapat 2 orang yang memilih. Okay, seterusnya kaedah temu bual. Temu bual dijalankan selama 2 kali, iaitu dalam tempoh sebelum kaedah ini diperkenalkan. Contoh temu bual adalah, apakah anda faham tentang peta aiting? Adakah peta aiting membantu anda memahami konsep moral? Adakah anda rasa kaedah ini berkesan? Okay. Yang ketiga adalah gambar. Okay, di sini terdapat 2 jenis, iaitu pertama, pelajar sedang berusaha menyiapkan tugasan aiting yang diberikan oleh guru. Kemudian, pelajar berjaya menyiapkan tugasan aiting dan menunjukkan kegembiraan dan minat terhadap tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, ini merupakan hasil kerja murid. Okey, murid-murid telah merumuskan konsep moral. Okey, di dalam satu peta aiting yang ringkas. Skor ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra diberikan kepada semua tingkatan 5 futuristik untuk mengetahui tahap pencapaian awal murid dan membolehkan saya memilih murid-murid yang lemah sebagai peserta kajian ini. Okay. Ini merupakan jadual 3, iaitu peningkatan markah murid-murid dalam ujian pra dan ujian pasca. Okay. Sebelum ujian pasca dijalankan, ujian pra telah dijalankan. Maka di sini kita lihat semua pelajar kelihatan gagal. Dan setelah kaedah ini dijalankan, markah ujian pasca telah meningkat dan kesemua pelajar telah lulus, iaitu mendapat peningkatan markah dari 17 markah sehinggalah kepada 30 markah. Dan yang terakhir adalah pemerhatian dan catatan nota lapangan. Analisis data terhadap catatan nota lapangan berdasarkan pemerhatian merumuskan bahawa murid-murid sangat seronok terhadap kaedah peta aiting. Okay, dalam jadual ini kita akan lihat bahawa
Okey, dalam jadual 1 soalan 8, saya dapat meningkatkan penguasaan konsep moral dengan menggunakan I think. Ini jawapan pelajar sebelum kaedah diperkenalkan, iaitu terdapat 2 orang yang memilih ya, tidak, dan seterusnya. Saya lebih suka mengerti konsep moral dengan menggunakan peta I think dalam proses PDP moral, iaitu sebanyak 3 orang yang memilih ya, selebihnya memilih tidak. Dan setelah kaedah peta I think diperkenalkan, kita lihat di sini pada soalan 10, saya dapat meningkatkan penguasaan konsep moral dengan menggunakan peta I think. Terdapat ke-8 pelajar tersebut memilih ya. Saya lebih mudah meningkatkan konsep moral dengan menggunakan peta I think, dan juga terdapat ke-8 pelajar tersebut memilih ya. Cara menyimak data. Terdapat 2, yaitu yang pertama adalah triangulasi kaedah. Digunakan untuk pemerhatian dan catatan nota lapangan, untuk ujian pra dan ujian pasca, temu bual, borang soal selidik, hasil kerja murid dan juga gambar. Dan kaedah yang kedua adalah triangulasi masa. Masa pelaksanaan bagi ujian pra dan ujian pasca adalah berlainan. Saya memberikan ujian pra sebelum kaedah ini diperkenalkan, dan ujian pasca pula dijalankan selepas kaedah ini dijalankan. Dapatan kajian dan perbincangan. Bagian ini akan menerangkan tentang dapatan kajian dan perbincangan yang saya laksanakan sepanjang menjalankan kajian ini. Dalam jadual 6 ini, kita lihat, saya suka membuat peta I think. Terdapat 2 orang sahaja yang memilih, selebihnya memilih tidak. Dan soalan ke-7, selepas peta I think diperkenalkan, saya suka membuat peta I think. Terdapat 7 orang yang memilih ya, dan selebihnya yaitu 1 orang memilih tidak. Sejauh manakah penggunaan kaedah peta I think dapat meningkatkan kepahaman murid tentang konsep moral? Saya dapat mengenal pasti bahwa peserta-peserta kajian ini dapat meningkatkan kefahaman dalam menguasai konsep moral dengan menggunakan peta I think melalui analisis soal selidik dan temu bual. Analisis borang soal selidik menunjukkan murid-murid berpendapat bahwa peta I think boleh meningkatkan kepahaman bagi menguasai konsep moral. Sejauh manakah penggunaan peta I think dapat meningkatkan prestasi pencapaian ujian moral murid-murid? Prestasi pencapaian 8 orang murid yang rendah dalam ujian pra mendorong saya meningkatkan prestasi pencapaian murid konsep moral ini. Memandangkan saya perlu menjalankan penyelidikan tindakan, saya memilih ke-8 orang murid ini sebagai peserta kajian saya. Selepas penyelidikan tindakan, saya menyediakan 1 lagi ujian pasca yang soalannya sama dengan ujian pra kepada mereka. Jadual 11 merupakan prestasi pencapaian ujian mereka dalam ujian pasca. Dalam jadual 12 ini, markah ujian pasca telah didapati di mana kesemua pelajar telah meningkatkan keputusan, yaitu daripada 40 sampailah kepada 55 markah. Jika dibandingkan prestasi pencapaian ujian pra dengan prestasi pencapaian ujian pasca, dapat diperhatikan bahwa murid-murid menunjukkan peningkatan di dalam jadual ini. Daripada hasil peningkatan markah dalam jadual ini, terbuktilah bahwa kajian saya ini telah banyak membantu murid-murid untuk mencapai prestasi pencapaian ujian moral dengan baik dalam menggunakan kaedah peta I think. Implikasi kajian terbahagi kepada ada 2, yaitu kepada peserta kajian dan juga kepada diri saya sendiri. Cadangan kajian seterusnya. Dalam pada kitaran kedua kelak, saya mencadangkan supaya untuk tajuk yang menjurus kepada persediaan cara-cara menjawab pemeriksaan SPM sebenar dengan menggunakan kaedah peta I think, yaitu melalui teknologi internet. Kesimpulan. Peta I think yang diperkenalkan di sekolah ialah satu usaha untuk membudayakan kemahiran berfikir dan menggunakan satu alat berfikir, yaitu peta pemikiran yang dapat meningkatkan pemikiran murid.
Dalam kajian saya, jelas membuktikan bahawa penggunaan peta pemikiran Eyting berupaya meningkatkan kepahaman, penghayatan, daya mengingat, dan keseronokan dalam pembelajaran pendidikan moral, khasnya dalam konsep asas nilai moral. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas sesi pembentangan tadi Cikgu Loransu. Sekarang kita akan membuka sesi soal jawab yang hanya dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Boleh kemukakan soalan dalam ruangan chat. Okey, sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain untuk mengutarakan soalan. Ada soalan dari saya untuk Cikgu Flora. Untuk Cikgu Flora, bagaimana data-data, apakah instrumen yang kamu guna untuk mengumpul data, untuk menganalisis data kamu? Okey, terima kasih atas soalan, Doktor. Okey, untuk saya menjalankan kajian ini, saya menggunakan instrumen sebanyak 6, iaitu pertama adalah melalui soal selidik. Okey. Yang kedua adalah melalui temu bual. Yang ketiga adalah gambar. Kemudian seterusnya saya melihat kepada hasil kerja murid. Okey. Kemudian saya melakukan 2 jenis ujian, iaitu ujian pra dan ujian pasya. Dan yang terakhir adalah saya melakukan pemerhatian dan juga catatan lapangan. Terdapat 6. Okey, untuk itu ada 6 jenis instrumen yang digunakan. Boleh bagi justifikasi kenapa kamu menggunakan 6 jenis instrumen untuk mengumpul data tersebut? Okey, justifikasi kerana apa saya menggunakan ke-6 cara ini adalah pertama, melalui soal selidik saya senang untuk menyoal pelajar saya, iaitu terdapat 8 orang responden. Okey, saya akan menyediakan soalan khas untuk mereka di mana mereka akan menyatakan sama ada mereka faham ataupun tidak tentang penggunaan peta Eyting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memastikan setiap pelajar saya, iaitu seramai 8 orang, akan ditemu bual sama ada mereka akan rasa gembira ataupun sebaliknya apabila menggunakan peta Eyting. Okey. Dan seterusnya melalui gambar. Saya akan membuat ataupun menangkap gambar setiap kerja yang saya berikan kepada murid. Okey, sama ada hasilan kerja yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik, menunjukkan mereka faham, mereka minat ataupun sebaliknya. Dan seterusnya melalui hasil kerja murid juga saya akan lihat, saya akan buat pengobasuaian balik sama ada murid tersebut sangat faham ataupun mereka akan suka ataupun sebaliknya dengan peta Eyting yang mereka gunakan. Seterusnya juga melalui skor ujian pra dan pasya. Okey, dalam ujian ini dia adalah soalan yang sama. Kemudian saya membuat soalan ini, saya jalankan soalan ini dalam tarik yang berlainan, iaitu sebelum dan selepas peta Eyting ini diajar kepada mereka. Dan yang terakhir melalui pemerhatian dan juga catatan lapangan. Okey, di sini saya akan lihat sama ada murid itu benar-benar faham ataupun tidak minat dan tidak fokus terhadap peta Eyting yang mereka lakukan, yang mereka gunakan. Ya, itulah Doktor. Okey, terima kasih atas penjelasan yang baik sekali.
Dan masih lagi menunggu sekiranya ada sebarang soalan yang dikemukakan oleh kawan-kawan kita. Okey, baik, terima kasih Cikgu Glora Ansul. Terima kasih dan tahniah atas pembutangan tadi. Sama-sama, Doktor. Okey, baik, kita teruskan pembutangan seterusnya dengan menjemput Cikgu Amani, anak perempuan Jaya Pirataba, untuk membentangkan kajian yang bertajuk The Effectiveness of 3-4 in Enhancing Speaking Competence dari Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru 2. Kita persilakan. Terima kasih moderator. Mohon izinkan saya untuk meneruskan perbentangan penyelidikan saya dalam bahasa Inggeris. A very good morning everyone. I am Amani, anak perempuan Jaya Pirataba, and I'm truly blessed to be given this opportunity to share my research today, the effectiveness of 3FO in enhancing speaking competence. With a rapidly changing world, English competency is important. As a teacher, I managed to track 10 people who was not able to produce sufficient language when general questions were asked to them. Among factors mentioned was them feeling burdened due to lack of vocabulary or lack of content knowledge. They also face guilt of not able to talk properly. And lastly, low self-esteem. This is due to lack of practice and the family background or environment. The evidence is clearly seen through the observation, interview, and tests conducted. The main focus of my research is to assist people to reduce being prompt. Number 2 is to improve their interaction. And number 3 is making them feel not burdened towards face-to-face interaction. Meanwhile, the objective is to enhance people's speaking competence. The respondents are 10 people aged 15 years old and the gender is male. Their level of proficiency is lower intermediate or weak. I have used a model adapted from Levine 1946 and Laidlaw 1992. This is an action research design, and the procedure of action research can be clearly seen in the slide. Moving on to the next slide, methodology of my research. The technique of collecting and analyzing data has been clearly shown in the chart prepared. I have conducted tests on the targeted people to get information of their previous and current achievement. I've used the PD3 overall spoken scale for interlocutor and later analyzed using descriptive statistic methods. I have also conducted interview to find out the challenges faced by people in face-to-face interaction. I have transcribed the interview. Also, I've conducted observation to get information on students' spoken performance using field note. I have analyzed both interview and observation using constant comparative method. Mnemonic strategies is said to be an effective study tool which can be utilized with all students and applied to an array of content area.
acronym is used as a mnemonic encoding device. An acronym is a word made up of first letter or several other letters, and 3FO is it, which is words, phrases organized, which may be familiar with or the student's schemata. Since general question responses are in short turn, 3 stands for 3 or more sentence, which the first is answering the question or responding to the question, and this is an imitation. F, expressing the feelings towards the content of good or bad, and O is providing opinion by responding all, some, or any WH question related to the question. Example, the general question is, do you have English every day? And the common answer will be a single word, yes. But with 3FO, most probably the answer will be 3. The first sentence will be, yes, we have English lessons every day. The feelings will be, I like learning English. The opinion will be, my English teacher is Miss Sheena. She is a good teacher. That will be the answering of WH question, who. This slide shows the results of the observation. Table 3.1.1 shows the observation on prompting to produce language. It is clearly proven that prompting has reduced as general compared to the pre-test. Meanwhile, the table 3.1.2, all 10 people was able to maintain interaction by responding to the question or with a longer response in the post-test 1 and 2, whereby 9 was only able to provide basic information in the pre-test. So it clearly shows that there is a vast improvement in the students' interaction. Meanwhile, during the interview session, when questioned, what is the problem faced during face-to-face interaction, 7 people answered unsure of what to answer or difficult. 2 mentioned not smart, and another said others. After the intervention, all people did agree that 3FO has assisted them to respond to the general questions asked. From this slide, we can see that there is a clear indication 3FO is effective in enhancing people's competence. There is an improvement in their scores. In the next slide, I will play 2 videos. Firstly is a pre-test of a sample, and the second video is a post-test one of a sample as an evidence of proof. Your name? My name is Muhammad Arif Ashraf. Where do you come from? Where do you stay? Oh, in Johor Bahru. Johor Bahru, okay. Arif, my question is, what do you usually do after school? First, solat Zuhur. Solat Zuhur. After that, sleep. 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 Okay, thank you very much, Arif. Question to you is, which country would you like to visit? I would like to go to the Japan because Japan is a very clear, very high technology country,
and very humble people. I'm very excited, and maybe in the future I want to go there. I find that this study implies that 3FO is very important for the students and it can effectively improve the establishment of students' speaking competence in answering general questions. Teachers can apply 3FO to conduct the teaching and learning process in speaking class. This study can also be used as a reference for the teachers in improving the teaching quality by applying the suitable technique towards improving students' speaking ability. With that, I will end my presentation today. Thank you, everyone. Thank you very much. Okey, baiklah. Terima kasih atas sesi pembentangan tadi. Sekarang kita akan membuka sesi soal jawab yang hanya dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Okay, boleh kemukakan soalan dalam ruangan tersebut. Okey, sementara menunggu soalan-soalan, I would like to ask you, Yes, Doctor. Ibu Amani, what is the impact of your action research kepada PDP? PDP anda. Okay, this action research came closely with one of the learning objective of the lesson, which is the ability to express their feelings and ideas. Dari situ saya mendapat idea untuk come up with 3FO, to come up with 3FO, Doctor. So I realized that in my classroom, I managed to detect 10 people was not able to produce language or sufficient language to express themselves. So that will be my answer, Doctor, towards your question. So it correlates with the lesson itself. The whole research correlates with the lesson itself to solve the problem in the classroom. So that's mean dengan melakukan kajian tindakan, you can improve your PDP lah. Yes, Doctor. And also the prestation of your student. It improves not just the score, but also the confidence and also the ability of them to express themselves. Okay. Okay. Thank you, Doctor. Okey, kita masih lagi menunggu soalan-soalan dari kawan-kawan kita yang lain. Baik, sekiranya tidak ada soalan yang dikemukakan, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Amani. Terima kasih, Doktor. Okey, baik. Okey, dengan berakhirnya pembentangan selari 3, ya, tugasan saya sebagai moderator telah berakhir. Sekiranya tersilap
tersilap dan terkasar bahasa, saya meminta maaf. Oleh itu, sesi selari 3 berakhir pada hari ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.